Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Penonton yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu pada kali ini untuk saya berkongsi dan kita membincangkan dengan topik yang sangat penting dalam diri kita, iaitu ciri-ciri ajaran sesat, dakwaan menerima wahyu ataupun ilham. Penonton yang dirahmati Allah, sesuatu yang sangat berharga dalam diri kita, yang mana agama mewajibkan kita untuk menjaganya, iaitu akidah ataupun keimanan kita. Oleh itu, kita perlu berwaspada, kita perlu berjaga-jaga dengan ajaran-ajaran sesat yang boleh menyelewengkan akidah kita. Antara ciri utama ajaran sesat ini, antaranya ialah ajaran mereka mendakwa ataupun guru mereka mendakwa bahawa mereka boleh menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Penonton yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita semua tahu bahawa wahyu tidak boleh diturunkan kepada selain daripada Nabi SAW ataupun para rasul. Dan dakwaan bahawa adanya Nabi ataupun Rasul setelah Nabi Muhammad SAW adalah dakwaan yang batil. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri di dalam Al-Quran telah menyebutkan, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu bapa salah seorang daripada kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan khataman nabiyyin atau penutup para nabi. Hadirin, jika ada di antara ajaran ini atau mana-mana ajaran yang mendakwa guru mereka boleh terus mendapat wahyu daripada Allah, maka ketahuilah bahawa ia adalah ajaran yang sesat. Antara dakwaan lain ialah mereka mengatakan guru mereka ataupun ajaran mereka boleh menerima ilham, ataupun dakwaan mereka boleh berjumpa dengan Rasul ataupun Nabi secara sedar ataupun dalam mimpi. Hadirin penonton yang dirahmati Allah, kita perlu lihat apakah dakwaan yang dibawa oleh mereka. Jika ilham ataupun dakwaan berjumpa dengan Rasul dan mengatakan bahawa Rasul ataupun Nabi datang dan memberikan kepada mereka ilham ataupun apa-apa risalah, menyuruh mereka melakukan sesuatu ibadah, maka kalaulah dakwaan tersebut, ajaran yang dibawa sama dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang selari dengan Al-Quran dan Sunnah seperti mana yang kita fahami sekarang dan difahami oleh para ulama', maka perkara tersebut tidak mengapa ataupun boleh diterima. Namun, jika dakwaan mereka bahawa Rasul ataupun ilham yang mereka dapat tentang ibadah atau amalan yang bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka dakwaan tersebut adalah batil. Sebagai contoh, katalah mereka mengatakan bahawa mereka mendapat ilham atau ajaran daripada Rasul untuk solat. Sebagai contoh, untuk solat tanpa melakukan amalan-amalan seperti yang kita lakukan. Solat hanya memadai dengan niat, ataupun haji boleh dilakukan selain daripada di Mekah. Sebagai contoh, di mana-mana perkuburan ataupun mana-mana tempat, ataupun berpuasa tidak perlu pada bulan Ramadan, boleh dilakukan pada hari-hari biasa sahaja. Ini dakwaan-dakwaan yang perlu kita semak, kita perlu lihat agar ianya tidak membawa kita kepada ajaran yang sesat. Dakwaan sedemikian adalah dakwaan yang batil yang kita perlu hindari. Sabda Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kamu seperti mana aku solat. Sabda Nabi SAW lagi, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah daripadaku cara-cara ibadah yang kamu semua lakukan. Kita tahu bahawa Nabi orang yang paling bertakwa di antara kita. Kita tahu para sahabat semua adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kita. Namun mereka melaksanakan solat, melaksanakan puasa, melaksanakan haji, melaksanakan segala ibadah berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Mereka mencontohi Rasulullah SAW. Lalu jika ada ajaran atau mana-mana guru yang mendakwa bahawa ajaran mereka berbeza dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, maka ajaran tersebut adalah tertolak dan ianya dikategorikan sebagai ajaran yang sesat.
Abu Yazid Al-Bustami ada mengatakan, jika kamu menyaksikan seorang lelaki yang boleh melakukan perkara-perkara yang pelik atau ada karamah, sehingga kan kalau kamu lihat bahawa mereka boleh terbang sekalipun, ketahuilah bahawa selagi mana dia tidak melaksanakan ajaran seperti mana yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW atau diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dilaksanakan oleh para sahabat dan ulama muktabar, maka ketahuilah bahawa ajaran tersebut adalah tersesat. Hadirin yang dirahmati Allah, setakat ini sahaja apa yang dapat saya kongsikan untuk kali ini. Semoga ianya bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita dan untuk masyarakat kita, agar kita semua dapat memelihara diri kita daripada akidah yang terpesong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.